Have some sip. Bismillah. Jom. Okay, Assalamualaikum semua. Lagi 5 minit kita start, okay? Okay, 9:05 minit. Kita start lagi 3 minit. So kita tunggu dulu siapa yang nak masuk. Then start. Okay? Okey Kak. Okay. So malam ni lah last session. Tapi korang dah tak jumpa muka kita.
Okay, dah 95 minit. So, sebelum kita mulakan, kita buka dengan umum kitab Al-Fatihah. Okay semua. So, malam ni last session kita. And tonight is about thesis writing organisation lah. Macam mana korang nak buat thesis tu. Thesis punya writing, flow dia and all semua. Okay. I want to share my screen. Okay. Okay. So, first of all, what you need to know about thesis writing organisation. Sebab thesis writing organisation ni daripada FYP 1 sampailah FYP 2, korang akan bawa writing yang sama at least for the first 3 chapter. Korang akan bawa writing yang sama sampailah korang punya FYP 2, which is korang punya development project and thesis dah siap. Okay, so overview about tonight, I want to talk about first, the chapter distribution. Second, the writing organisation. Macam mana korang nak organisekan writing tu. And then writing and project development planning. Untuk buat project and also writing, korang kena ada plan supaya benda tu dia synchronize and bergerak sama-sama. And then nombor 4 baru project development. Okay, for chapter distribution. Ada slightly different between untuk FYP 1 dengan FYP 2 sebab FYP 1 korang masih lagi fasa thesis proposal and then bila dah FYP 2 baru korang dah sampai fasa thesis. Okay, jadi untuk FYP 1 korang kena ada 5 chapter which is introduction macam semalam lah I dah explain, introduction, literature review and methodology. So 3 chapter pertama ni adalah chapter yang korang kena kekalkan daripada FYP 1 sampailah FYP 2. Okay, and then expected result and also milestone and Gantt chart. Milestone tu mesti korang pernah buat kan dulu kan untuk software engineering ataupun SQA kan. Milestone tu which is korang punya expected date untuk berapa banyak korang punya progress by time. And then for FYP 2, okay, untuk FYP 2 ada banyak mazhab. So bergantung kepada korang punya SV preference. Ada orang yang 5 chapter je, ada orang yang sampai 6 chapter. So macam as for me, mine thesis is 6 chapters lah. Tapi ada juga yang budak-budak sahabat SV kita yang sama dengan Dr. Azwan buat 5. So terpulang and apa pun korang kena discuss dengan SV korang. Macam mana flow writing tu. Okay, sebab kalau macam contohlah kalau korang buat database kan, so mungkin korang punya bahagian result and implementation tu akan banyak sebab korang nak kena cerita pasal usability testing and all semua. So mungkin korang perlu ke 6 chapter. But apa pun korang kena ingat, kena tanya SV balik. Okay, macam mana writing saya ni? So daripada FYP 1 korang akan bawa and then rediscuss balik. Sebab kedua-dua semester ni korang akan wajib jumpa korang punya SV 6 kali. So kena betul-betul manage lah macam mana korang punya meeting and planning and all like that kan. Conclusion ni selalunya untuk chapter 6 dekat FYP 2. Conclusion ni selalunya kita akan includekan system limitation. Okay, after kita dah develop tu and then kita nak tak nak kita terpaksa mengaku sistem kita ni memang akan ada limitation. Apakah limitation tersebut? And then second, apakah korang punya future works and also improvement? Itu akan masuk bahagian future works and improvement lah. Sebab macam bila ada limitation, mesti korang nak betulkan that limitation. Itu akan masuk dekat bahagian korang punya improvement and then itu adalah bahagian chapter conclusion lah. Okay. Next. Untuk writing organisation. Untuk chapter pertama, korang akan ada a few things. Problem statement, research objective, research questions. And then for each problem statement ataupun apa-apa benda masalah yang korang kemukakan dekat chapter 1 introduction tu, mesti kena ada supporting evidence. Kalau betul korang claim, okay, dekat Malaysia tak ada lagi sistem ni. Okay, which is you punya supporting evidence? Manakah korang punya supporting evidence yang menyatakan bahawa dekat Malaysia tak ada lagi benda ni? Disebabkan tak ada lagi benda ni kat Malaysia, so itulah problem statement korang. Tapi korang kena ada supporting evidence lah. Contohlah, okay, macam
application untuk dentist appointment. Okay, dekat Malaysia tak ada lagi tapi dah buat dah dekat US, katakanlah dah buat dekat US. So itu adalah supporting evidence korang bahawa dekat US dah ada dah benda tu tapi tak ada lagi kat Malaysia. So itu adalah supporting evidence dia. And then chapter 2 for literature review. Literature review ni akan menjadi chapter yang paling panjang untuk korang punya writing. And disebabkan dia adalah chapter yang paling panjang di dalam writing, korang kena betul-betul jaga dia punya flow of writing. Flow of writing ni kiranya macam semalam dah kita cakap pasal dia punya chunk of words tu kan. Maksudnya mula-mula korang kena ambil subject and then dia punya medium and then dia punya method. So itulah yang korang akan gunakan untuk korang punya flow of writing. Okay, next. Untuk chapter 3 for korang punya methodology. Methodology ni korang kena gunakan, korang kena propose apakah development method, development model yang sesuai untuk projek korang. Contohlah korang nak propose nak guna agile. So dalam agile tu apakah fasa-fasa yang korang boleh masukkan untuk korang punya project development. That is why korang kena fikir, okay, kalau contoh korang nak buat mobile apps. Mobile apps tak boleh ni nak pakai agile. So apa lagi korang punya metodologi yang korang boleh pakai? Macam tu. Okay. Kena cari sebab sekarang ni dah banyak orang inovasi dan integratekan development model tu. Contoh macam agile waterfall, macam DevOps. So korang kena explore and tengok apakah yang sesuai untuk korang applykan di dalam korang punya project. And then chapter 4 for expected result. Okay, kalau untuk expected result, korang boleh gunakan existing project as reference untuk korang, okay, untuk korang propose. Sebab ni kan masih lagi fasa thesis proposal kan. So untuk korang propose, in the future of my project development akan ada macam ni. Macam tu. Okay, interface dia saya menjangkakan macam ni. So dekat situ lah bahagian expected result dia. Kalau korang masuk, kalau korang propose untuk buat bahagian data mining ataupun algorithm, macam mana korang nak train korang punya project tu, itu akan masuk bahagian expected results lah. And then untuk chapter 5 for milestone and Gantt chart. Gantt chart ni korang boleh buat pakai Microsoft Visio. Siapa yang biasa pakai Microsoft Visio, okay, it's great for you. But then kalau siapa yang first time dengar, gunalah Microsoft Visio sebab dia dah memang ada dalam tu, memang dah ada package dah untuk kita buat Gantt chart. Okay, next. Untuk writing organization ni, I want to show you my example of my thesis. Okay, ni adalah thesis 1 kita. So, waktu korang buat tu, cover page kena tulis ni, a thesis proposal. Bila korang FYP dulu, barulah korang buat a thesis. So, dia kena ada beza antara dua ni. Okay, and then pastikan bulan tu adalah bulan semasa lah korang tulis FYP 1 punya thesis ni. Okay, and then author declaration and approval for submission. Okay, ini semua bahagian-bahagian ni korang akan jumpa flow dia dekat dalam FYP guideline, dekat dalam FST punya yang semalam kita share tu ada. Okay, difference for thesis FYP 1 dengan FYP 2, abstract untuk thesis proposal adalah abstract in English. Tapi kalau untuk thesis 2, untuk thesis, korang kena buat dua. Abstract in English and also abstract in Malay. So korang kena ada dua jenis abstract. Isi yang sama cuma dia macam direct translation lah. Okay, for table of content. So for introduction, okay, ni lah dia. Ini semua benda yang korang kena ada. Project significance and also thesis organization. Okay, thesis, okay, untuk chapter 1 kita go through dulu one by one. And then inilah methodology, expected outcomes and also proposal milestone and project planning. Okay. For introduction, okay, dekat sini kan problem statement. Okay, kalau korang katakan ada problem statement, ada dua main problem statement korang. So macam I said earlier, every you punya statement kena ada supporting evidence. Okay, which one you refer? Kat mana you refer? So korang kena masukkan reference dia, kat mana you refer. And then betul ke tidak masalah ni ada. Okay, so ni first problem statement. And then second problem statement. Kalau betul korang kata lag, okay, dekat manakah lagnya? Maksudnya sekarang ni semasa existing product is apa, existing project is apa. And then for research question. Research question ni memang korang kena betul-betul precise. Apakah yang korang nak deliver within you punya FYP. Okay,
So macam selalunya research question ni more to how and how or what or why. Ataupun tapi selalunya macam memang kita akan tengok pada project development tu lah, selalunya kita akan gunakan kata tanya how. Macam tu. Okay, and then to research objective kan. Okay, research objective korang kena menjawab research questions korang. Okay, kalau kat sini korang kata how to use sentiment analysis. So, macam mana kita nak gunakan sentiment analysis tu adalah dengan develop. Macam tu. Tapi jangan ambil bulat-bulat kita punya research question and research objective sebab this will be varies sebab kita akan tengok korang punya research objective dengan research questions based on you guys punya title. So kalau you guys punya title is about mobile apps, that can different. So after all, korang kena balik and berbincang dengan SB korang yang korang dah propose tu. Okay, next. For scope of study. Scope of study ni, siapa user korang? Korang nak propose kepada siapa? Macam my previous project, I proposed to Cyber Terrorist Counteract Unit under Ministry of Home Affairs. So ini adalah korang punya scope. Kalau korang kata okay, nak propose dekat USIM. So targeted user for this system, for this project is untuk USIM. Okay, which part of USIM? Library USIM ke? Klinik USIM ke? Which part? State betul-betul. Okay, and then project significance. Apakah significance project korang? Apakah uniknya project korang berbanding dengan orang lain? Berbanding dengan previous yang ada. Okay. And then thesis organization. Thesis organization ni korang akan mention balik apakah yang ada dekat dalam thesis korang. Okay. So thesis ni dibahagikan kepada 5 chapters. Okay, apa dan apa. Okay, chapter 2 cerita pasal apa. Chapter 3 cerita pasal apa. Thesis organization ni adalah macam korang punya summary untuk chapter yang bawah-bawah lagi. Apakah yang ada dalam tu. Chapter 4. Okay, chapter 5 apa benda. Macam tu lah. Itu adalah untuk first chapter. Untuk second chapter, okay, literature review. Literature review ni memang kita cakap lah yang paling panjang lah. So, apa-apa pun korang kena ada overview. Overview ataupun introduction lah untuk korang punya thesis. And then baru masuk, okay, the main subject. The main subject in this thesis is about cyber terrorism. So cerita, kalau contoh korang punya main subject adalah untuk dentist appointment. Cerita pasal dentist appointment tu macam mana. Selalunya flow dentist appointment ni adalah okay, mula kena isi borang, kena tunggu, kena ambil nombor giliran and okay, cerita satu-satu. Okay, disebabkan benda tu, flow dia macam tu, disebabkan itulah korang nak propose dentist appointment punya mobile apps. Untuk apa? Untuk solvekan problem tak tunggu lama, untuk memudahkan queue, some sort of that. Okay, then korang kena explain lah satu-satu, chunk by chunk. Okay, kalau macam ni kan, okay, sentiment analysis. Cerita dulu pasal sentiment analysis, ada apa, ada banyak mana. And then sentiment analysis yang korang gunakan. Macam tu, kalau korang buat sentiment analysis, kalau contoh korang buat pasal QR code based questions, okay, katakanlah soalan dia apa tu untuk website untuk pilih soalan exam, okay, based on QR code. Cerita macam mana flow korang and all semua. So cerita keadaan semasa, cerita masalah dia, and then cerita apa yang korang propose, apakah uniknya propose korang. Dia macam tu, dia punya flow dia. Okay, and then cerita contoh kalau korang pakai algorithm, sebut algorithm tak apa and all semua. And then yang paling penting kena ada existing words. So korang kena carilah apakah existing word yang ada. Contoh macam okay, kalau apa tu sistem dentist appointment tu dah ada dekat UK. Nama dia contohlah dentist to go, katakanlah nama apps tu kan. Contohlah. Okay, so tulis apakah existing word yang ada. Macam mana dia berfungsi. Adakah dia hanya terhad untuk patient klinik tu ke ataupun open untuk semua penduduk UK ke, some sort of that. So cerita apakah existing word yang ada, and then apakah kegunaan dia, apakah approach dia, okay, macam tu. And then baru masukkan conclusion. Lepas tu okay, research methodology ni yang kita cakap korang kena cari apakah method development model yang sesuai untuk korang punya project. So kalau korang punya project tu sesuai untuk buat waterfall, buat waterfall. Kalau sesuai untuk agile, buat agile. And then satu-satu korang punya phase ni korang kena cerita. Dalam chapter 3,
ni all this phase daripada kalau macam kita pakai iterative waterfall, cerita semua macam mana design korang tu macam mana, development and data training tu macam mana, system testing tu macam mana, maintenance phase tu macam mana, cerita from first. Kalau contoh korang pakai agile, cerita each agile phase tu apakah kaitan dia dengan project development korang. Okay. Cerita tu maksudnya tulis lah kan. Okay. And then design. Design adalah korang punya system flow lah. Contohlah korang akan start dengan login. Okay. Cerita macam mana login tu. Kalau korang akan start dengan kena register user, cerita flow dia. And then dekat dalam chapter training korang kena ada data flow, korang kena ada UML, UML diagram tu lah yang tu so korang kena state betul-betul, okay, siapakah user korang. Contoh korang nak propose project ataupun sistem korang ni untuk library USIM katakanlah kan. Okay, so siapa user yang akan terlibat? Library USIM ke ataupun lecturers yang nak pakai library USIM ke or student ke, cerita apakah dia punya flow dia tu. Okay, and then okay, ni dah habis chapter 3, baru korang masuk kat chapter 4, expected results korang. Okay, apakah yang korang expectkan? Macam kita dah ada existing project tapi kita just cakap okay, project I akan macam ni expected dia. Okay, this is the expected outcomes. Ada tool yang dah memang ada, ni memang orang lain develop tapi I am expecting that my interface akan jadi macam tu ataupun lain sikit tapi the function is still the same. Like that. Lepas tu kalau contohlah korang ada pakai database kan, okay, tengok database apakah korang akan expect korang punya database macam mana, macam tu. And then ini dia punya contoh-contoh kegunaan existing system tu lah. Okay, ni tak ada apa sangat. Okay, and then baru korang masuk milestone, proposal milestone and project planning. Okay, this is the milestone. Okay, daripada awal korang buat projek korang ni, so apakah start date dia and date dia. Sebab milestone ni penting sebab nanti korang akan generate satu Gantt chart. Okay, untuk Microsoft Visio macam ni lah dia punya interface. Ni Microsoft Visio. Macam ni. So daripada sini lah, so dia akan jadi lagi mudah untuk korang create korang punya Gantt chart and all the milestones supaya kita boleh develop satu-satu and dia tak messy macam kalau korang guna Excel sebab previously ada juga kawan-kawan kita yang guna Excel kan. So kalau boleh buatlah pakai Visio sebab dah senang, memang dah ada platform untuk buat benda ni kan. Okay, selesai part 2 and then kita masuk balik dekat kita punya presentation about writing and project development planning. Okay, first macam I mentioned earlier on my very first session is don't be ambitious. Bukannya nak mematahkan semangat korang tapi just don't be ambitious. Sebab contoh kalau korang kata korang nak buat machine learning, kalau korang ada pengalaman untuk buat machine learning, it's okay. Tapi kalau korang tak ada capacity, cubalah untuk elak. Sebab kalau korang ubah benda, kalau contohlah korang ubah title, ubah project dan ubah writing, so dia akan menyusahkan diri korang juga. Okay, so write what you can develop. So itulah fasa pertama adalah untuk cari title, and daripada title tu korang boleh ke tidak untuk develop benda tu. And then know what your project need. Yang ini memang kena bincang dengan SV. Adakah projek korang ni hanya memerlukan dataset, tak perlukan survey? Adakah projek korang ni perlukan survey? Okay, kena tengok dulu. Macam manakah user punya feedback, user punya respon on kita punya proposal of project ni. So bincang dengan korang punya SV, perlukan apa. And then contohlah kalau database tu datanya daripada USIM. Okay, perlu ke saya kena contact admin USIM ke apa ke. So bincang. And this is how you want to know what your project will need. Okay, and then for project development. Okay, so for project development, there are a few things important yang you kena tahu, which is ada 5 benda. First, language apa yang you nak pakai. You nak pakai Python ke, you nak pakai JavaScript ke, you nak pakai CSS ke. You know what your language. Okay, sebab first thing first, bila korang nak develop, korang mesti tahu korang nak pakai apa. C++ ke, Java ke, kena tahu.
daripada situ baru korang boleh go further lagi. Sebab lain language, lain cara approach dia dan lain kegunaannya. Kan? And then execution. Korang nak buat apa? Mobile app ke, web app ke, ataupun just information system biasa yang ada database yang boleh edit, delete, update. Pastikan bila korang buat web base, benda-benda ni semua korang kena ada, wajib. Kena boleh update, kena boleh edit, kena boleh delete, kena boleh add new things. Ataupun contohlah korang nak buat sistem untuk bantu library USIM for apa-apa kan. So kalau korang nak masukkan features upload, benda tu semua kena ada. Kalau korang propose benda tu kena boleh upload file, kena ada. So itu korang kena fikirlah apa korang punya execution. And then system flow dia. Apakah system flow dia? Macam I mention earlier, apakah interface dia, boleh login, kena login first ke, ataupun kena register ke, after register tu ada notification in email ke, sync dengan email Raudah ke or whatever, kena ada system flow yang penting. And then yang boleh difahami and korang pun able untuk develop benda tu. And for testing, kena ada ikut testing, ikut korang punya approach. Kalau mobile app lain testing dia, kalau web app lain testing dia, kalau korang punya base by machine learning pun lain testing dia. So akan ada a few testing lah macam usability testing or algorithm testing. Contoh kalau korang buat based on machine learning, korang kena ada algorithm testing, which is korang kena tengok sejauh mana accuracy korang punya sistem tu, algorithm tu. Dia accurate ataupun tidak. So selalunya kalau untuk algorithm testing kita akan pakai confusion matrix. Confusion matrix tu where kita akan producekan score untuk test dia punya accuracy. Sebab sekarang ni kita kena tahu bila kita train algorithm, dia akan berfikir macam mana manusia berfikir. So adakah output yang kita fikir sama dengan output yang mesin tu nampak, mesin tu fikir, dia execute macam mana. So itu kalau ada orang yang buat bahagian tu, bolehlah tengok untuk confusion matrix testing tu kan. And then for the user tu tengoklah korang nak propose kepada siapa, macam tadi I cakap kan, admin, or korang nak propose untuk student USIM sendiri. Korang kena pastikan korang kenal siapa user korang tahu siapa korang nak propose. And then that is it, okay? So that's the end for tonight. So okay, kalau ada soalan boleh tanya. But basically untuk thesis writing organisation ni, untuk first kali just FYP 1 untuk korang ni buat 5 chapter je dulu. Okay, memang kena 5 chapter je. And try to roughly draw apa korang punya perjalanan writing. Apakah perjalanan korang, maksudnya setiap chapter tu korang kena tulis dulu. Right, rough draft lah korang nak buat apa kat introduction. Macam mana flow introduction korang supaya bila korang dah ada flow, bila macam rangka karangan lah gitu, bila korang dah ada rangka, bila korang dah ada frame, baru korang boleh nampak tau kat mana korang nak cari korang punya korang punya data, korang punya flow development. Okay, one more thing I want to share is on this. Okay, kalau siapa yang memerlukan data training, korang boleh guna Kaggle. So Kaggle ni dia macam satu tempat data repository yang memang selalu kalau korang nak pakai data memang akan bentuk Excel. Memang raw data, banyak sangat data. So kalau korang nak cari, korang boleh cari kat sini lah, dekat Kaggle. So search anything, contoh korang nak cari pasal violence. So dekat sini akan ada banyak data, gun violence data, and all this data will be in CSV, will be in Excel lah. Macam tu part tu CSV. Okay. And then another one is dataset search. Ni memang Google punya sendirilah dataset search. So kita korang cari violence. Okay, ni dah memang ada dah. Yang ni dia macam kumpulkan a few data provider, macam yang ni data Europa and all, domestic violence. Ni semua adalah data provider and Google menjadi diorang punya repository lah untuk kita search kan. And then ada lagi satu tempat which is data.world. Ini pun boleh juga korang gunakan untuk cari data. Ataupun korang nak tengok analisis survey, okay.
produk mana yang dah memang ada kat market ke dekat sini. Macam customer review on this particular applications ke, boleh cari data-data yang ada. Keep yourself play around so that explore more on these tools, and InsyaAllah akan berguna untuk korang lah nanti bila korang masuk industri, bila korang nak intern, bila korang nak develop project nanti. Okay, and lagi satu for GitHub. GitHub ni pun adalah tempat untuk korang carilah coding-coding ataupun project yang related so that korang boleh tengok and refer macam mana dia develop. So dekat sini pun dia memang dah dia cakap dah dia pakai language apa. Macam ni dia pakai Java, pakai JavaScript. So explore more on GitHub and untuk membantu korang develop nantilah. So kalau macam siapa yang pakai Python, boleh run Python online dekat Google Colab ni. Google Colab. Okay, ni kita boleh run macam ni je. Contoh macam ni kan. Okay, ni dah keluar dah result. So ini untuk Python je. Sebab Python ada juga dia punya IDE which is Anaconda. So Anaconda ni agak berat lah. Kalau korang just setakat nak run a few lines of coding, boleh pakai Google Colab ni lah. Okay. So anything yang korang rasa macam okay nak tanya ke ataupun tak faham ke, boleh tanya. Okay. Ada yang tak faham ke? Ada yang nak tanya ke? Boleh tanya dekat ni chat box. Wait, let me see. Okay, saya ada satu soalan. Untuk literature review, bahagian existing work tu kalau kita nak buat mobile app, contoh pun kena mobile app juga ke ataupun tak apa asalkan dia macam berkaitan? Yes, dia tak apa asalkan berkaitan. Contohlah you nak propose mobile app and then project yang existing web app kan, web based kan. So korang cakap lah dekat situ dah ada problem statement korang lah, kiranya yang existing adalah web app. So web app ni susah, korang nak kena buka website and all semua, tapi kalau pakai mobile app lagi senang. Macam tu. So kiranya asalkan existing work tu tak kisah macam mana bentuk dia, tapi asalkan memang berkaitan. Kalau contoh korang nak buat ponsel dentist appointment tu, sebelum ni dah ada untuk dekat website, tapi yang korang nak propose ni adalah mobile app. So dia tak apa kalau dia berkaitan asalkan still lagi in the same field. Macam tu. Okay, adakah saya menjawab? Saya harap saya menjawab soalan anda. Okay. So another questions yang siapa-siapa nak tanya? Okay, jap, wait. I want to see. Okay. Okay, siapa lagi nak tanya? Kita tanya je tak apa. Malam ni macam santai sikit. So sebab kita rasa pun macam korang dah dapat overview kan how the thesis will going on. So yang korang kena usaha sekarang adalah datang daripada diri korang jugalah. Apakah title korang, macam mana korang nak develop. Tapi yang penting development kena selari dengan writing. Okay? Okay, jap. Wait. Okay, Okay, ini kita ada soalan lagi. Kalau dalam writing tu ada nyatakan sistem tu membolehkan user dapat notification tapi tak percaya, tak apa ke kau tak jadi nak buat benda tu, ini contoh je lah, faham? Okay. Okay, macam ni. Kalau contoh dalam writing kita, you state kena ada user tu akan dapat notification through email lah katakan kan. And then bila you develop sistem tak boleh nak through email tapi boleh dekat situ je. So nanti untuk korang punya writing FYP 2 lah yang korang kena ubah sebab sekarang ni fasa proposal FYP 1 je lagi. Masih lagi FYP 1 tapi korang boleh develop lah sikit-sikit korang punya project kan. And then kalau tak berjaya is okay sebab after all dia akan pada writing korang lah. Contohlah the end product or the end result of you guys punya development hanya boleh takat tu je. It's okay. Tak apa.
ubah dekat bahagian writing, cakaplah okay tak boleh nak letak, tak boleh nak notify user. And then itu akan jadi korang punya system limitation lah. So dekat system limitation korang cakaplah okay this system only can notify user within the same system. So korang punya future works nanti barulah okay korang mencadangkan I am expecting that this system can notify user through email. Macam tu. Let's say lah korang, itu cara macam mana korang nanti nak divertkan benda tu. Macam awal-awal korang propose nak pakai email, nak notify pakai email and then tak dapat. So tak apalah korang nanti divert balik bila dah FYP 2 tu korang unable to deliver that, tulis balik. Macam tu. Macam tu cara dia. So dia akan masuk bahagian apa-apa yang korang tak boleh nak deliver dan tak boleh nak develop tu, the tips and tricks adalah korang masukkan dekat bahagian system limitation. Tapi janganlah sampai macam korang punya project tu like bare minimum. Janganlah sampai macam tu. But then itu adalah cara lah untuk korang boleh survive the writing. Macam tu. Okay. I want to see. Okay. Ini yang survey yang ada yang ini adalah survey respon yang korang jawab hari tu. Okay. So I want to macam tu. Jadinya apa yang menyebabkan tajuk FYP 1 dan FYP 2 boleh berbeza? Tajuk tak boleh berbeza. FYP 1 dengan FYP 2 tak boleh berbeza. Korang kena carry tajuk yang sama. Cumanya mungkin pada approach. Sebab dia macam kalau macam user notification and all semua tu, macam dia punya error handling untuk notification for error handling. So itu macam kira dekat bahagian korang punya development tau. Development on project execution. So masih lagi dalam ruang lingkup yang sama. Masih lagi dekat dalam scope yang sama. Contoh korang nak buat mobile app. Masih lagi dekat dalam mobile app yang sama. Cumanya pada korang punya execution. Pada korang punya result nanti. Result and system discussion nanti. So dia akan berbeza. Tapi korang punya tajuk tak boleh berbeza. Kena sama. Kalau approach berbeza, boleh. Tapi nanti korang kena ubah balik lah korang punya data flow diagram. Contohlah, FYP 1 korang propose mobile app. Jadi buat FYP 2 tak boleh nak buat mobile app, buat web based. So benda tu akan menyebabkan korang kena ubah dekat bahagian metodologi and then korang punya approach. Macam tu lah. Tapi it's okay, tak apa. After all, korang boleh bincang balik dengan korang punya SV. Tajuk korang ni sesuai nak buat macam mana. Contohlah doktor, korang punya SV propose benda ni buat mobile app. Tapi korang, okay, tak boleh lah doktor, saya hanya boleh buat web app. So saya try untuk buat web app. So tak apa. Justify dulu you punya capacity and you punya limit. Sebab kita semua akan ada limit. Dan pula online kan. Tak boleh nak jumpa SV apa semua kan. It's okay, tak apa. Kalau korang rasa boleh nak go on mobile app, buat. Then write on that thing. InsyaAllah boleh. Semua orang boleh. Okay. Yang penting kena ada semangat dan confident. Okay. For this, what are the challenges that most students face when writing thesis 1? Okay, selalunya untuk buat thesis 1 ni adalah keraguan untuk mencari title. Keraguan untuk mencari title tu dan keraguan untuk mencari approach. Sebab macam kita kan masih lagi banyak banyak subjek-subjek lain kan. So itulah challenges-nya. And challenges lain adalah macam mana kita punya writing tak sama dengan kita punya development. So itulah kita bagi clause awal-awal, reality check is don't be too ambitious. But then after all, korang bincang balik dengan korang punya SV macam mana. Okay. What if my project or topic doesn't have any related or password? Is it okay? Yes, it is okay. Sebab contohlah macam ni kan, korang nak propose benda yang tak pernah lagi orang propose. Korang nak buat mobile app untuk beli kasut katakanlah. Hanya untuk beli kasut je korang nak propose dekat Al Ihsan. Okay, macam tu kan. So tak pernah lagi Al Ihsan buat. Okay, it is okay. Tak apa. Boleh je. Contohlah korang nak bandingkan korang punya projek mobile app beli kasut tu dengan Lazada atau Shopee. Apakah bezanya dengan app yang sedia ada? It's okay, tak apa. Boleh. Macam tu. And then
thesis writing basically, thesis writing has 5 chapters. So can I do writing without follow the sequence of the chapter? No, korang kena ikut sequence dia sebab nanti untuk bila dah akhir nanti, bila korang dah submit semua evaluator, memang akan ada rubrik dan dalam rubrik tu memang ada all those chapters. So kena tulis ikut sequence. Sequence yang tadi yang kita bagi tu, awal-awal tadi tu. So memang kena tulis ikut sequence. And then, okay, format thesis writing tadi I dah cover. Okay, what should I write other than problem statement? Must I write the mechanism of my soon-to-be project? Yes. Kena tulislah apa korang punya mechanism, korang punya approach. Mobile app ke, web app ke, like I mentioned earlier, ataupun kena mention juga korang nak pakai language apa. Dekat bahagian awal-awal introduction tu, korang cakap lah, okay, this project will be developed by using JavaScript or by using Java, by using C++, C ke, kena mention. How did I know myself? Meaning that how do I know that I am interested in cybersecurity, data science and others? Okay, how you want to know yourself is apakah capacity korang untuk develop benda tu? Apakah capacity untuk korang deliver those things? So dari situ lah kita tahu korang boleh minat ke tak benda tu. Contohlah, korang minat cybersecurity tapi korang tak suka data science. In terms of, okay, I can work with security application, security tools. Tapi kalau macam nak cleankan data ke, nak baca data banyak, macam tak suka sangat. So that is how you know yourself. And after all, and apa-apa pun korang kena tengok apakah target job korang. Kalau korang nak kerja in bahagian cybersecurity, try lah propose FYP yang kaitan dengan cybersecurity. Macam tu. And then, how much page needed? Macam semalam, thesis yang kita cakap semalam, tak boleh lebih daripada 5,000 patah perkataan. All of that. So dalam 30 pages macam tu je. Bila korang dah masuk FYP 2 nanti baru banyak. Baru dalam 50 to 60. Okay, FYP memang kena selit security element ke? Yes, kena selit security element. Whether benda tu sendiri adalah untuk security ataupun korang punya contoh, okay, nak buat web app, ada login ataupun ada registration. So dekat situ pun dah kena ada security element lah. Contoh macam credentials dia, kena masukkan password more than 8 characters and ada mixed characters. Itu semua adalah security element yang korang boleh masukkan. But then, yes, kena ada security element. Kalau tak ada security element tu, boleh je. Cuma nanti akan kurang markah lah bahagian korang punya evaluation nanti dekat bahagian project development. Tapi apa pun, sama ada dia adalah security ataupun dia menyumbang kepada security, dua-dua tu boleh dan dua-dua tu perlu. So ambil lah mana-mana salah satu yang korang rasa boleh bawa. Macam tu. And then, okay, untuk literature review yang saya tengok tu, kita kena ambil contoh yang kurang hebat dari sistem kita ke? Boleh ke cerita pasal Lazada sebab memang confirm lagi. Jadi kita kena buat sistem yang lagi hebat. Yes, betul. Kita kena buat sistem yang lagi hebat daripada kita punya contoh tu sebab kita kena fillkan the research gap. The research gap tu. Contoh macam, okay, apa yang dekat Lazada dengan Shopee tak ada tapi dalam kita punya project ada. Macam tu. So korang kena fikirlah apa dia punya, sebab every existing work memang akan ada, and kita punya project pun akan ada dia punya weakness lah. And then the weaknesses tu yang kita akan try to fill in. Itu adalah research gap. Contoh macam orang sebelum ni buat benda ni tapi tak ada benda ni. So kita akan try untuk buat benda tu to fill the research gap and make the project development better. Macam tu. Sebenarnya kan apa minimum level of FYP ni kalau buat Java web base saja boleh ke? Minimum level of FYP ni bergantung kepada SB korang sebenarnya. Kalau korang dah propose tajuk tu and then SB korang nak macam tu. So itu adalah minimum, bare minimum of the FYP project tu. After all memang kena refer balik SB sebab lain SB, lain diorang punya expertise and lain diorang punya expectation. Okay? Truth to be told, bitter truth is ada juga batch kita yang terpaksa hold lah diorang punya presentation FYP sebab tak mencapai apa yang SB diorang nak. Okay, so memang korang kena bincang balik dengan SB korang macam mana in this title, apakah
execution ataupun apakah development yang SV korang expect daripada korang. Itu akan menjadi minimum level untuk FYP korang and dia akan berbeza mengikut setiap orang. Macam tu. Dia bukannya one size fits all tapi dia berbeza. Ukur baju di badan sendiri. Okay. So, ada lagi soalan yang saya boleh jawab? Tak apa, tanya je. Okay je. Better use language yang kita dah biasa take or take this chance to learn new language? Take this chance to learn new language sebab to be honest, kita punya syllabus agak sikit untuk language kan, sebab currently pun development of application pun banyak dah pakai JavaScript, banyak dah pakai Node.js punya package-package, dah pakai Python. So kalau korang rasa ini adalah korang punya chance and korang boleh work for that, so lebih baiklah belajarlah new language and benda tu akan jadi added value untuk korang. Sebab nanti bila korang dah berjaya develop benda tu in new language, so dia akan jadi macam added value lah. Senang juga untuk korang cari internship. Sebab korang boleh cakap dekat korang punya future company tu, okay, I dah develop benda ni, I dah develop my FYP project using this. Okay, so you punya company pun macam, you should lah hire me lah macam tu sebab I dah done this. Maksudnya lebih bare minimum daripada orang lain macam tu. Okay, so take this chance. Tapi kalau korang rasa macam, alamak tak ada masa nak belajar, tapi itulah, macam jangan berada dalam zone selesa lah. Try untuk grab this opportunity untuk belajar lagi. Macam tu. Okay. Any other? Oh, ada orang tanya. Tesis 1 kena siap sampai mana je? Sampai metodologi ke? No, sampai habis tadilah yang kita cakap tadi tu. Sampai korang punya expected result and milestone, korang punya gancet kena ada. How to get idea? I don't have coding skills at all. What should I do? Macam tadi kita cakap, pergilah cari kat GitHub tu. Carilah projek-projek orang lain. Tapi jangan tiru bulat-bulat. Tu dah jadi plagiat pula. Kita tengoklah orang punya projek macam mana yang existing. Tapi apapun korang nak buat title tu, korang cari korang punya field dulu. Nak masuk bahagian mana? Cyber security, information system. Cari dulu korang punya niche area tu. Barulah korang boleh develop and cari apakah coding skill yang korang perlukan untuk develop this project. Okay. Average page selalunya tak banyak pun, dalam 30 pages je sebab tak boleh lebih daripada 5,000 patah perkataan kan untuk thesis proposal. So tak payah banyak. Yang penting saja. Better guna template atau code sendiri untuk part design. Gunalah code sendiri untuk bahagian design sebab nanti akan memudahkan korang juga. Tapi kalau korang ada jumpa template ataupun you know macam previous project orang yang korang macam nak work sikit-sikit pun boleh. Tapi kira lebih baiklah buat sendiri. Macam tu. Dia apa pun, bila korang by the time korang progressing korang punya FYP tu, always get back to your SV. Tanya dia macam, okay doktor, saya dah develop sampai level macam ni, okay ke? Ataupun perlu ke saya ubah? Macam tu. So, back to your SV. Sangat penting sebab walaupun kita cakap SV ni 10%, tapi itulah 10% diorang sebab yang kita akan develop. Diorang yang akan assist kita. So, sebab tu lah namanya supervisor, penyelia. Apa pun kena back to them. Your supervisor is your teacher during this FYP. Kalau ada sistem yang boleh ambil source code dari GitHub, boleh ke ambil ubah ke sistem yang kita nak buat? Yes, boleh je. Ambillah source code diorang. Tapi kiranya database memang akan lain. Korang punya execution akan lain. Korang punya user akan lain. Kalau contoh korang propose benda tu untuk admin USIM, so user dia akan lain dengan yang source code yang korang ambil pada GitHub tu. Dia macam tu. Okay. Tapi macam tu lah. Boleh lah ubah ikut. Tapi jangan ambil 100% lah sebab lecturer boleh detect. And then lecturer pun boleh detect korang hard coded ke ataupun tidak. Biasa berapa kali dan bila masa yang sesuai untuk submit draft dekat Turnitin? Okay. Ada 3 kali je boleh submit dekat Turnitin. Kali pertama akan teruslah dapat result. Dia punya plagiarism check tu.
kali kedua dan kali ketiga pun sama. Maksudnya 3 kali je boleh dapat result direct. And then kali keempat korang upload korang punya draft, korang kena tunggu 24 jam. And then masa sesuai untuk submit tu adalah, submit lah 2 atau 3 minggu sebelum korang punya deadline. So thesis coordinator, tak tahu lah kalau korang punya thesis coordinator masih lagi Dr. Sakinah. Tapi nanti contoh Dr. Sakinah tetapkan korang kena hantar dalam bulan 5 katakanlah. So ambil lah masa dalam, siapkan awal dalam masa 2 minggu ataupun seminggu supaya korang ada masa untuk check dekat Turnitin tu. So, macam itulah dalam 2 minggu lah. 2 minggu adalah masa yang selamat. Masa thesis title defense, apa soalan yang selalu ditanya? Soalan yang selalu ditanya adalah, selalunya waktu thesis 1 ni semua orang ambitious nak buat machine learning. Tapi selalu orang macam tu lah, machine learning lah part yang orang selalu ambitious. Machine learning, nak buat web app, nak buat mobile app, macam benda ni boleh detect kau punya lah. So, evaluator akan tanya senang je. Okay, you capable ke nak buat benda ni? Kalau you macam, saya tak tahulah doktor, tu memang dah deduct mark lah dekat situ. So, selalunya thesis title, thesis defense proposal defense ni selalu lecturer akan tanya pasal you punya capability untuk deploy benda tu, untuk develop benda tu. Second, korang punya language, and then korang punya expected result. Expected result tu nanti dia akan suruh korang elaborate more. Okay, awak expect result, awak expect awak punya sistem ni macam mana? Macam tu. Okay. Nak tanya, kalau sama kami run project final untuk beberapa subjek akan run surat, adakah untuk FYP ni orang lain boleh akses tu? Okay. Okay, korang ada 2 option. Macam tadilah yang kita cakap, korang punya execution. Korang boleh sama ada korang nak beli web hosting untuk korang membolehkan orang lain access kita punya app through web development. Contoh macam korang dah beli hosting and beli domain name kan. So orang senang lah, boleh cari je korang punya project thesis. And then kalau korang nak present through localhost je pun boleh juga. Sebab it's okay, cuma lagi senang lah kalau korang beli web hosting. Tapi kalau web hosting ni ikut juga, ada web hosting yang mahal. So jangan burdenkan diri korang. Kalau korang rasa macam okay, korang mampu untuk beli web hosting, beli. Tapi tanya juga korang punya SV macam mana. Sebab kadang-kadang ada juga SV yang dah memang okay, saya ada dah apa tu web hosting ni, awak pakai je ni. Sebab SV kita akan jadi orang yang resourceful juga. And then macam tu lah, kalau dia kata okay tak apa, awak pakai je saya punya web hosting, pakailah yang dia punya, so tak payahlah beli. Tapi after all, kalau korang nak beli web hosting, it's okay. Kalau nak present through localhost je pun, it's okay. Okay, berapa best score untuk Turnitin tu? Tak boleh lebih daripada 25% plagiarism. Macam nak pakai expected result sedangkan kita belum start development masa FYP 1. Macam as I said tadi lah, korang kena ada expectation on korang punya interface. At least lah, interface korang macam mana korang nak expect kan. Boleh design dulu, design pakai ataupun korang run dekat, kalau macam mobile app ada simulator dia kan, boleh run dulu dekat simulator. Okay, so my design for this web app ataupun this mobile app akan jadi macam ni, macam tu. Okay, apa kebarangkalian time present tak terima tajuk lepas tu kena tukar? Kebarangkalian dia 2/5. Maksudnya ada je kebarangkalian untuk korang tukar tajuk. Tapi contohlah kalau evaluator korang suruh tukar tajuk, tanya balik kat SV korang. Doktor, perlu ke saya tukar tajuk ni sebab evaluator saya cakap macam ni, macam tu. Kalau SV korang cakap tak apa, tak payah tukar tapi kena improve sikit-sikit, it's okay. Tapi selalunya jarang lah nak tukar tajuk. Dia selalunya akan minta tukar tajuk ni adalah SV kita. Evaluator jarang lah. Sebab evaluator akan menjadi adalah lecturer lain. So dia akan cari kelemahan on kita punya sistem anti proposal. So macam tu. Okay, sama-sama. Zaman untuk expected result, kita perlu roughly lukis kita punya expected result ke, atau kita just perlu explain saja apa kita punya expectation untuk sistem tu. Can go both, boleh dua-dua. Kalau contohlah korang punya SV kata untuk expected result tu, okay, awak kena letak expected interface, letak. Tapi kalau awak just sekadar boleh tulis. Tapi selalunya lah memang kena ada diagram lah bahagian expectation result tu, sebab itu akan memudahkan korang fasa
thesis proposal defend nanti. Waktu defense nanti untuk korang present dekat evaluator, evaluator pun tak banyak soalan nak tanya sebab dia dah boleh gambarkan dah korang punya projek tu macam mana. Dia macam tu. Tapi kalau korang sekadar tulis, nanti akan menyusahkan diri korang juga lah. So nanti korang kena explain banyak and then dia pun macam tak boleh nak expect korang punya projek tu macam mana. Macam tu. Itulah dia. Okay, so any other questions I can answer and I can help you guys? It's okay, tak apa. Keep engaging dengan korang punya SV. Pentingnya contact SV and then pilihlah masa. Janganlah pukul 3 pagi korang tak tidur lagi, korang pergi WhatsApp SV korang. Janganlah. Macam tu. So tengoklah time. Ataupun kalau contoh korang nak hantar email, nak hantar esok pagi tu, korang boleh je schedule kat email korang. Pergi dekat bahagian email tu, schedule kat email, send esok. Tapi malam ni ada draft. So esok pukul 8 tu dah terus hantar lah. Setiap kali chapter, setiap kali tu WhatsApp SB, tak apa ke? Okay, boleh je nak tanya. SB korang tak selalu WhatsApp, okay. Tu kita tak tahulah sebab kena ikut. Sebab kebanyakan, kalau contohlah korang dapat SB yang busy, macam Dr. Sunda ke, Dr. Madihah, Dr. Sakinah kan korang punya SB. Dr. macam tu busy tapi kalau boleh biar development tu banyak-banyak macam tu. Maksudnya macam benda yang dia boleh tengok, go through and then benda tu banyak. Kalau boleh buat dalam 2-3 chapter ke korang punya writing and then baru hantar. Rasanya SB tak marah kot, WhatsApp selalu. Tapi tengoklah siapa SB korang. Kalau SB yang jenis busy tu, tu kena fikirkan lah. Tapi rasanya okey je. Dia yang jadi masalahnya bila student ni tak WhatsApp SB, tu masalahnya. Dia yang hilang. SB dia memang busy. Masalahnya orang-orang tu yang hilang. Itulah dia akan jadi masalah. Sebab yang penting korang kena tengoklah timing bila nak buat meeting. Kan kita ada 14 minggu kan. Wajib jumpa 6 kali meeting. So bila nak buat? Selang 2 minggu ke ataupun awal-awal tu pulun banyak-banyak ke? Ikutlah korang. Tapi macam kita punya previous, kita punya meeting, maksudnya gapkan each 2 weeks. So sebelum nak present tu ada final meeting lah macam tu. So daripada situ kita waktu final meeting tu at least kita dah boleh present dah apa kita punya presentation punya slide and then apa kita punya writing macam tu. Okay, before I end, I want to share to you guys what your thesis proposal defense presentation should be. Meeting macam tu. Okay. Meeting tu meeting online je. Selalunya dekat Teams pun boleh. Tapi selalu memang buat kat Teams lah. Senang. Sebab semua orang ada Teams kan. And then date tu kita lah yang propose. Okay doktor free bila? Ataupun kalau SB korang jenis proaktif dia dah tetapkan korang punya tarikh tu. Okay follow je lah. Sebab dia mestilah macam dah ada schedule dia kan. Tapi kalau contohlah dah schedule berapa hari bulan? Contoh 25 hari bulan 3. So 25 hari bulan 3 tu tanya dia doktor hari ni jadi tak? Sebab kadang-kadang kita tak tahu lecturer ni busy. Diorang banyak. Diorang ada student PhD, student master, student degree lagi. So keep engage. Kita kat online macam mana engage dengan SB pasal form progress tu setiap kali meeting bagi ke atau kumpul meeting je lepas tu sekali hantam. Okay untuk meeting form tu selalunya macam kita punya cara adalah tulis je dulu apa dia punya discussion, pukul berapa, minggu berapa discussion, apa discussion dia and then barulah kita isikan semua dekat dalam form tu and then dia yang akan sign macam tu. Sebelum ada SB available semuanya saya belum kenal. What is your advice? Cuba tengok diorang punya profile and diorang punya previous writing dekat Google Research ke, Google Scholar. Cuba. And then kalau tak kenal tu, susah juga tu. Tapi okey je, korang boleh je tengok expertise diorang macam mana. Contohlah expertise dia dekat bahagian security ataupun information system. Okay, tengok diorang punya previous writing. Okay, apa tajuk-tajuk previous writing dia. And then barulah approach. Okay. Before that, I want to share with you guys. Okay, ini adalah
macam mana korang punya thesis form nanti ya. Okey. Okey, ni. Okey, ni SV meeting form. Okey. Ini yang kita dah set tulis lah. Ini adalah supervisor comment. And then, okay. Take note lah kalau untuk memudahkan kerja korang, korang take note je. Bila korang meeting, pukul berapa korang meeting, apakah isu yang korang dah discuss, and then apakah komen supervisor. Yang ini, separuh ni sebab waktu tu belum COVID lagi. So yang ini bahagian ni lah yang kita dah siap isi. And then SV kita tinggal isi bahagian ni dengan isi yang ni lah bahagian ni. Okay. So untuk yang thesis untuk SEM lepas, thesis 2. Okay. Ini yang tak diisi lagi. Okay. Ini adalah contoh yang tak diisi lagi. So korang tulislah apa korang punya every time korang meeting tu apa yang korang bincang, apa yang korang buat, macam tu. Okay. Wait. Okay, ada juga yang kita nak share juga dengan korang untuk thesis 1 punya presentation. Okay. So ini adalah apa yang korang perlu ada untuk korang punya thesis presentation lah. Untuk proposal defense nanti. Okay, macam ni lah. Korang kena ada basically introduction, problem statement, objective scope, literature review, and then semua benda ni buat simple-simple je, buat ringkas je. Lah, kena ada previous work dekat bahagian literature review korang tu, kena ada previous work. And then problem statement korang, macam ni lah. Korang punya flow, expected outcomes. Ni semua korang kena present untuk korang punya thesis proposal nanti. Dan ada reference. Selalunya tak lebih daripada 16 page lah. So inilah. Ini ada expectation korang. So I believe that you guys can do better from my work. And yeah. Okay, so apa lagi yang korang nak tengok? Apa lagi yang saya perlu share kepada korang? Okay. Wait. Okay. Macam, sekejap ya, kita share. This is how I manage my thesis meeting. So sebelum kita compilekan di dalam online form tu, so kita compilekan dulu kat tempat ni. Okay. Macam ni kan. So kita just isi je dulu all these details, pukul berapa, bincang apa, hari bila. Nanti korang terus je isi sekaligus dekat dalam korang punya form nanti. So dia akan jadi senang lah. Okay, apa discussion korang. Kita just tulis ni dulu. And then bila dah finalize semua, dah 6 kali meeting, dah cukup 6 kali. Barulah kita tulis terus di dalam form tu. Kan senang tu, lebih mudah. So kita punya SV pun senang, korang pun senang. Macam tu. Okay. So apa lagi yang saya perlu share? Tu cukup. Okay, ada apa-apa lagi nak tanya? Tak apa, kalau nak tanya WhatsApp je. Macam ada further questions ke, insyaAllah kita cuba. Sebab 1 hari bulan 3 tu dah start intern. So kalau busy tu, sorry lah ada lambat. So sementara ada masa sebelum 1 hari bulan 3 ni, bolehlah dipersilakan tanya. Okay. So, anything else? Harapnya membantulah sharing ni untuk korang. So, apa-apa. Nanti kita akan share the slides and also korang nak ke contoh kita punya thesis proposal slide? Korang tak nak? Kalau nak, terus nak. Okay, request lah. So, nanti kita akan kita akan share kat dalam ni. Korang ambil dekat bahagian files ni. Dekat file ni nanti kita upload. Okay, sekejap kita upload. Files. Okay, dah upload dah.
So you guys can access that. And also, okay, kalau potential SB kita tu email tak reply, nak kena guna another alternative approach ke tunggu je? Gunalah alternative approach seperti mencari nombornya di WhatsApp ataupun cuba tanya follow up. Maksudnya follow up. Okay, contohlah awak dah email hari Isnin, dia tak reply. Ni dah hari Selasa, katakanlah hari Khamis, dia tak reply lagi. Awak tanyalah feedback and follow up. So itu adalah cara untuk korang dapatkan respon lah daripada SB korang. Tapi kalau contohlah korang boleh dapatkan nombor telefon dia, cubalah. Cuba cari sini-sini yang bawah doktor tu ke, previous SV dia adalah doktor tu ke. So mungkin akan memudahkan sikit korang punya perbincangan untuk approach that SV. Okay. Boleh tu, boleh. Kena follow up. Okay. Welcome. Okay, so kita dah upload dah contoh kita punya thesis proposal presentation slide untuk SEM lepas. Korang boleh tengok lah dekat bahagian files, and also I will upload tonight punya slide dalam ni je. So senang lah. So korang access semua dekat dalam ni je. And good luck for you guys punya FYP, insyaAllah boleh buat. Kita punya pengalaman lah buat FYP online ni kan, dia agak menyedihkan dan agak kesunyian sebenarnya. Sebab yelah kan, kita dah jauh tak ada member. Tapi kalau contohlah korang decide untuk balik nilai, baliklah nilai. Sebab bagi kita lagi mudah kot kalau korang balik nilai. Dia akan agak costing sebab korang kena sewa rumah. Tapi itulah, korang akan mudah sikit lah kot nak buat jauh daripada rumah kan. Tapi kalau korang nak buat kat rumah, okey je, boleh je. Tapi apa pun, keep in touch dengan you punya SB. Kalau tiba-tiba ada masalah ke, bagi tu SB korang. So that korang punya SB tak adalah macam expect korang ni pemalas ke apa ke. Macam tu. Okay. So, ada lagi soalan? Sebelum saya tutup sesi pada malam ini, pada 10.10 malam. Apa pun, good luck. InsyaAllah. Yang penting korang kena positif dan korang kena sentiasa yakin dengan diri korang. Tapi jangan ambitious sangat. And sentiasa akan ada ruang untuk penambahbaikan, untuk korang study more. Yang paling penting, explore more and know more korang punya passion. Okay, insyaAllah korang semua boleh buat ni. Okay, lagi 3 minit sebelum saya tutup sesi. Kalau tak ada orang nak tanya, saya akan tutuplah dengan tasbih kafarah dan surah Al-Anas. Okay. Boleh ke nak minta korang open camera sebab dalam session kan? Tapi kalau tak nak, tak apa je, boleh je. Boleh. Oh. Wah, Alhamdulillah. Okay, kita dah buat gallery mode. Begitu. So, should I change my scene? Okay lah, ni dekat dalam kelas ni. Okay. Okay, so boleh masuk, boleh open camera. Wait, apa lagi soalan? Okay, insyaAllah. Thank you. Saya doakan anda juga dipermudahkan. Terima kasih kerana meluangkan masa anda untuk join session saya yang tak seberapa ni. Itulah, kita dah tak ada family day kan, so tak boleh nak jumpa. Nanti insyaAllah lah. Okay, I'm waiting for more. Hi Afiq. Tadi nampak KS, saya tak nampak dah. Tu dia KS. Wah, dia punya gambar kucing dia. Okay. Kalau ada orang masuk lagi cakap. So, and then I nak screenshot. Okay, welcome. Okay, 1, 2, 3. Oh, 1. Okay, ada lagi nak masuk. Cepat, cik tu dong.
Itulah korang tak jumpa dah kita. Okay. Terus saya pisah. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Okay, thank you for Thank you. joining today's session. Good luck. Thank you, Kak. Thank you, Kak. Semoga dipermudahkan intern. InsyaAllah. Thank you, Kak. Dah bagi masukan semua. InsyaAllah. Okay. Kak, maaf. Ada Ya. satu soalan tertinggal gitu. Okay. Tadi Kak ada bagi tahu kan untuk buat application yang menguntungkan Malaysia dengan USIM. Tapi boleh tak untuk kat luar negara? Boleh je. Untuk international boleh. Tapi yang penting kita tahu apakah target user for your application, for your development. Boleh je. Sebab saya kan bukan Malaysian. So saya nak try buat application yang berguna untuk negara saya lah. Boleh. So that you dah tahu you punya targeted user. Then you boleh bincang lah dengan SVU. Okay, this project I want to make so that they're beneficial for my country. So what type of this project? So my targeted user nak buat untuk ministry ke mana tahu kan, for your country. So boleh. Yang penting bincang dengan SVU. So memang boleh. Okay. Terima kasih, Kak. Okay, sama-sama. Okay, kita tutup majlis kita dengan tasbih kafarah dan surah Al-As. Okay, see you guys soon. Apa-apa boleh WhatsApp je, tanya je, okay? Okay, Kak. Okay, Kak. Terima kasih, Kak. Okay, sama-sama. Terima kasih, Kak. Sama-sama.